Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Intan Zahra dari tingkatan 4 Ibnu Sina. Saya dibesarkan oleh kami Sambil Salim dan Azimah binti Said yang bertugas sebagai seorang jururawat di Hospital Dungun. Saya gemar membaca buku seperti novel dan komik untuk mengisi masa lapang. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru bahasa Arab. Pada pendapat saya, bahasa Arab sangat istimewa kerana bahasa Arab adalah bahasa syurga. Hasrat saya setelah menjadi seorang guru bahasa Arab, saya ingin memperkembangkan potensi pelajar supaya dapat menguasai lebih daripada 2 bahasa selain bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Saya berasa bersyukur dan bertuah kerana terpilih sebagai salah seorang calon anugerah ikon membaca peringkat daerah Dungun tahun 2022. Seterusnya, saya ingin berkongsi satu novel yang saya baca berjudul I Love You Stupid. Walaupun judulnya sedikit kasar, namun judul novel ini bukanlah penentu isi kandungannya. Jika kita lihat judul novel ini, I Love You Stupid, orang yang belum pernah membacanya pasti membuat tanggapan bahawa novel ini mempunyai unsur yang negatif dan moral yang rendah. Namun begitu, tak kenal maka tak cinta. Melalui pengkongsian saya ini, kita jangan menilai sesuatu melalui luaran sahaja. Judul novel yang dianggap negatif ini akan mengubah persepsi pembaca setelah kita membacanya sehingga tamat. Novel ini dikarang oleh Melur Jelita dan diterbitkan oleh syarikat karya seni. Antara karya lain Melur Jelita ialah Awak Suka Saya Tak dan My Perfect Iris. Novel ini mempunyai 1390 muka surat. Isi kandungannya yang tidak mempunyai unsur yang negatif dan banyak bermain dengan emosi pembaca. Bahasa yang digunakan amat ringkas dan mudah difahami. Muka hadapan yang menarik walaupun tebal tetapi senang dibawa ke mana-mana. Seterusnya, mari kita menyelusuri kisah novel ini. Kisah kemanusiaan yang penuh kasih sayang. Kisah Iris dan Firman yang membawa misi kemanusiaan ke Kemboja. Pelbagai cabaran yang harus mereka lalui demi menjayakan misi bantuan kemanusiaan kepada penduduk Kemboja. Misi ini bertujuan meringankan beban penduduk Kemboja yang serba kekurangan dan hidup dalam kemunduran. Salah satu cabaran yang mereka hadapi apabila mereka tersesat di hutan Kemboja. Mereka terpaksa menyelamatkan diri ketika diganggu binatang liar di hutan berkenaan. Semua yang berlaku turut mematangkan Iris dan Firman tentang kehidupan, tentang Islam dan tentang cinta. Kupasan yang dapat saya kongsi bersama ialah kasih sayang yang tulus terbina daripada susah senang Iris dan Firman bersama mengharungi cabaran demi menjayakan misi kemanusiaan ini. Cabaran yang dilalui mengeratkan lagi hubungan mereka. Pengajaran yang saya peroleh daripada pembacaan novel ini ialah kita hendaklah melakukan sebarang pekerjaan dengan penuh keikhlasan. Apatah lagi kepada golongan yang memerlukan dan tidak berkemampuan. Pada zaman serba canggih ini, jarang kita melihat seseorang yang sanggup menderma atau melakukan sebarang kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Kebanyakan daripada mereka hanya mahu mencipta nama di mata dunia. Di dalam dunia yang penuh diskriminasi ini, Iris yang mempunyai ciri seorang wanita yang tidak boleh ditindas dan sentiasa mempertahankan hak dan keadilan untuknya. Sifat ini memberi impak kepada saya untuk terus yakin dan lebih berani mengemukakan pendapat dan menegakkan kebenaran. Akhir kata, saya amat mengesyorkan novel ini kepada pembaca di luar sana agar kita sama-sama mendapat pengiktibaran hasil pembacaan novel yang menarik ini. Okey, jawab soalan ini ya. Seorang ibu atau ayah boleh menjaga 8 hingga 10 orang anak. Namun, 8 orang anak belum tentu dapat menjaga seorang ibu atau ayah. Berikan pandangan anda. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin berkongsi pendapat saya bahawa anak-anak tidak dapat menjaga ibu bapa seperti mana ibu bapa menjaga mereka. Anak-anak tidak dapat menjaga ibu bapa sepatutnya kerana menghadapi beberapa masalah.
Antara masalahnya ialah anak-anak bekerja jauh dari kediaman ibu bapa. Secara tidak langsung, keadaan ini mengehadkan dan menyukarkan pergerakan anak-anak untuk menjenguk dan menjaga ibu bapa. Jarak yang jauh ini menjadi salah satu masalah untuk anak-anak menjaga ibu bapanya dengan baik. Saya berpendapat bahawa masalah ini dapat diselesaikan melalui persepakatan dan muafakat antara anak-anak. Salah satu cara penyelesaiannya ialah salah seorang daripada anak perlu berkorban demi menjaga ibu bapanya. Manakala anak-anak yang lain pula memperuntukkan sejumlah wang untuk menanggung perbelanjaan anak berkenaan bersama ibu bapa yang dijaganya. Tular video di media sosial kisah seorang anak yang rebah semasa sesi perbarisan. Kasih sayang seorang bapa yang unggul yang sanggup memangku anaknya untuk terus kekal dalam perbarisan tersebut. Walaupun anaknya itu hanya berstatus anak tunggal, anak saudara, namun kasih sayang seorang bapa sepanjang hayat. Oleh itu, kita sebagai anak perlulah berkorban apa saja demi ibu bapa, kerana ibu bapa sanggup berkorban apa saja demi anak-anak. Sekian perkongsian daripada saya. Saya harap perkongsian ini dapat membuka mata banyak pihak kerana nilai kemanusiaan dalam diri anak-anak semakin terhakis. Sekian daripada saya. Terima kasih.